Kenapa dia berjuang ni? Dia kata orang atas suruh. Orang atas tu siapa dia? Wali-wali, dia kata. Wali-wali tu yang mana satu? Dan ni ada kalak ni seolah-olah macam kerasukan. Nak supaya Dr. Mahathir letak jawatan. Malaysia ni ditakbirkan ikut pemerintahan Islam. Nama saya Abdul Razak bin Muhammad Yusof, merupakan komander pada unit 69 Komando. Pada Julai 2 bulan, mereka yang menggelarkan diri mereka sebagai Al-Maunah ni telah masuk ke kem askar wataniah di Kuala Rui dan 304 di Greek. Mereka telah mencuri lebih pada 114 laras senjata M16, GPMG, beribu-ribu amunisi, dan mereka berkubu di satu tempat, Bukit Jenalik, di sebuah ladang durian. Sebenarnya masa saya berbincang dengan ketua Al-Maunah tu, mereka menyatakan mereka ni satu kumpulan pejuang yang nak supaya negara kita ni, Malaysia ni, dilaksanakan undang-undang Islam. Itulah tujuan dia. Dia diketuai oleh Amin, dia bekas anggota askar wataniah juga. Saya bersama dengan 18 orang anggota yang lain. Kami diarahkan untuk menembak tear gas ke kawasan musuh supaya pihak tentera akan masuk untuk neutralize kumpulan Al-Maunah tu. Tetapi telah kita merapati kawasan tu dan kita lihat tempat tak sesuai untuk ditembak sebab dia berada di lembah. Kalau asap ni selalu dia naik ke atas. Kalau kita tembak, kita yang duduk di atas yang teruk sebelum kita assault. Jadi kita tengah berbincang tu, saya suruh salah seorang pada anggota saya untuk buka set. Kita dapat maklumat ada 2 orang anggota Al-Maunah ni dah keluar, lari meninggalkan pasukan dia dan ditangkap. Dan menurut laporan mengatakan yang ramai lagi yang nak menyerah diri macam dia orang tu. Daripada laporan itu menguatkan saya untuk masuk ke kawasan tu. Kalau boleh kita neutralize dengan cara yang baik, cara yang aman, kan? Sebab apa-apa kejadian krisis ni kita akan cuba selesaikan dengan cara yang aman dulu. Dan serangan yang membunuh ini merupakan final option. Dan ini yang kita cuba buat. Sebab tu adanya kumpulan perundi. Dan terjadinya krisis, kita akan cuba berunding dulu. Dan once beyond repair punya situation, masa itulah tindakan yang terakhir kita buat. Kalau tidak, kita akan cuba neutralize dengan cara perundingan. Dan ini yang saya buat ikut ni. Dan saya merapatilah betul-betul rapat. Hinggalah saya dah sampai ke satu batu tu. Yang batu tu berada lebih kurang daripada sungai tempat water point anggota Al-Maunah ni gunakan. Salah seorang pada anggota Al-Maunah ni turun dan masa tu dia ambil sembahyang. Masa dia turun ambil sembahyang tu, saya tengah mengikuti pergerakan dia tu dengan bedekkan senjata tu. Bila tengok dia tengah ambil sembahyang tu, Allah, kita terasa hati dia nak ambil sembahyang tu. Aku tak sembahyang lagi ni. Jadi kita kata dalam hati tu, menyerah layup. Kita tak tahu sama ada intuition dia. Kita bercakap dengan hati ni, dia dengar perkataan menyerah layup tu daripada hati ataupun terpacul daripada mulut kita. Kita pun tak tahu masa tu kan. Kita tengah doa kan. Dia melangut ke atas, memang dia tengok saya tengah membedek senjata ke kepala dia. Dia pun buat macam tu kan. Jangan tembak teman. Teman mujahidin. Itu kata je. Tu saya jawablah, takkan teman nak tembak kan. Dia pun kata teman nak menyerah, tapi bagi teman mandi dulu. Dia kata dia nak menyerah, tapi bagi dia ambil sembahyang dulu. Macam mana dengan yang lain? Sebenarnya bekas anggota polis juga dengan 69 ni. Tapi sebab dia terlibat dengan Arkam, dia diberi kata 2 lah. Sama ada nak duduk dalam 69 ataupun kekal dengan Arkam. Dia pilih untuk kekal dengan Arkam dan berhenti pada polis lah. Jadi kita tolong kosongkan senjata tu, keluarkan magazin dan kosongkan senjata untuk dia dan letak senjata tu di tempat ni lah. Saya tanya siapa dia ketua ni. Saya minta supaya Zaid ni tunjukkan saya, kenalkan saya dengan Amin. Jadi bila saya sampai kepada Amin, dan saya pun bagi salam lah. Saya terus ni lah, ini Amin kan yang keluar daripada majalah seni bela diri apa semua tu. Sebenarnya itu adalah ice breaking saya dengan Amin. Kita tahu yang dia silat, kita bagi tahu kita orang silat. Dan kita tanya dia, kenapa buat macam ni? Dalam silat, dia tak kata salah tumbuk kalau kita kalah. Dia tak kata kita salah tendang sebab kita kalah. Dia kata kita salah langkah. Dan kalau tengok baca bukulah tentang ni, bila dia tersalah langkah, dia kecundang. Langkah yang dia ambil ni salah, saya kata. Kenapa betulkan langkah ni? Jadi mungkin pada pengenalan yang saya tunjukkan pada dia tu, dia macam shock lah. Jadi saya tanya dia lah, apa tujuan perjuangan dia ni? Dia kata, yang pertama, nak supaya Dr. Mahathir letak jawatan. Yang keduanya, Malaysia ni ditakbirkan ikut pemerintahan Islam. Saya katakan pada dia, kalau Mahathir letak jawatan, dilaksanakan pemerintahan Islam, siapa yang nak jadi pemerintah? Dia kata, kita carilah ulama'-ulama' yang boleh jadi pemerintah kan. Kita kata, dengan keadaan yang begini, takkan dia pula yang jadi pemerintah. Saya kata, sebab apa yang dia buat ni tak menggambarkan kuatan diri dia lah untuk nak jadi pemerintah. Yang pertama, dia menggunakan kekerasan. Dalam kejadian ni ramai yang terbunuh. Bila dia kata nak dilaksanakan Islam, saya kena test dia pengetahuan dia tentang Islam juga. Saya pun katakanlah, tahu tak, dalam Islam ni kita disuruh menyeru orang dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Terulah ke jalan Tuhan kamu dengan cara hikmah, contoh tauladan yang baik. Tahu tak apa dia hikmah? Saya tanya dia kan. Dalam hikmah ni dia ada maslahat mursalat, dia ada istihsan, dia pun banyak
pusing cakap pun semua. Dia distract kita dengan inilah. Baju ayat bagi Pak Syekh ni. Saya panggil dia ustaz dan dia panggil saya Pak Syekh, kita nak tengok dia punya ni. Baru saya tahu yang dia ni tak apa well versed lah dalam agama. Inilah banyak saya quote kataan ayat-ayat Quran sebagainya. Bila dia sambung, tak dapat sambung. Kita tanya dia tentang nasah mansuh ayat Quran apa semua tu. Dia kurang memahami lah. Jadi bila kita dah dapat yang dia tak berapa pandai tentang agama, jadi kita banyak mengasak dia tentang pengetahuan dia pada agama lah. Dan bersama-sama dia ada 2-3 orang yang memang ada pendidikan agama lah. Dan orang tu pula duduk di belakang saya seolah-olah nakkan protection saya daripada Amin tu. Saya tanya dia, kenapa dia berjuang ni? Dia kata orang atas suruh. Orang atas tu siapa dia? Wali-wali dia kata. Wali-wali tu yang mana satu? Wali ni ada banyak. Ada Budala, Ghaus, Kutub, Nuqaba, Nujaba, Nuqaba, Budala kan. Jenis-jenis wali-wali tu ada banyak sebenarnya. Jadi yang mana satu kita tanya. Kalau kita tak kenal wali-wali, kan silap-silap kita yang suruh kita kata wali. Sebenarnya jin, syaitan, iblis. Saya sebenarnya Amin tu bila saya tengok dia sebenarnya ada beberapa ketika yang dia ni bila saya tengok dia ni bukan sedar sangat lah. Dia ni ada kala ni seolah-olah macam kerasukan. Bila kita tengok mata dia seolah-olah lari-lari tak mau memandang nak lawan mata kita. Itu tanda-tanda ni lah. Bila kita ruqyahkan orang, kalau kita tengok orang tu sedar ke tak sedar, gangguan tu dah keluar betul-betul, kita selalunya kita akan tatap mata dia dan lawan mata dia. Kalau dia lawan mata kita, mata bertentangan tu, tanda dia dah betul-betul sedar. Tapi kalau dia lari-lari mata dia begitu, tanda dia masih dalam keadaan gangguan lah. Dan itu yang berlaku pada Amin masa saya berbual dengan dia tu.